Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang masa untuk kita berada di alam maya ini, dan kepada mereka yang masih lagi setia mengunjungi channel saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dan kepada mereka yang baru subscribe, baru mengunjungi, jadi saya ucapkan juga ahlan wa sahlan, selamat datang, salam ukhuwah daripada saya. Semoga anda mendapat sesuatu yang berguna daripada channel saya ni, insya-Allah. Baik. Hari ini berkaitan dengan cara kita nak baca surah Al-Kahfi. Cara kita nak baca surah Al-Kahfi. Dengan saya ni ada satu buku kecil. Buku kecil surah Al-Kahfi. Buku macam ni saya beli dan saya adakan di rumah saya, ada dalam 3-4 buku lah, buku kecil untuk ahli keluarga saya baca. Jadi harga dia murah aja ni, RM1.95. Maknanya dekat RM2 lah satu. Dah ada lah. Kalau kita nak guna Quran yang besar tu boleh, tak ada masalah. Cuma yang ini kita terus buka terus dapat. Terus dapat surah lah. Kalau Quran besar tu kena belek-belek dulu kan. Baik. Surah Al-Kahfi ni antara amalan yang disuruh, digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam ataupun hari Jumaatnya. Okey, pada malam ataupun hari Jumaatnya. Dan kelebihannya masya-Allah tabarakallah, begitu sekali banyak kelebihannya. Antaranya ialah saya bacakan hadis ni. Hadis ni ialah hadis sahih. Okey, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka disinari cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia, mandiri dia tu, dan Baitul Atiq, Kaabah. Maknanya diri dia tu, diri si pembaca tu dengan Kaabah tu, Allah akan bagi sinaran ataupun cahaya. Ini daripada Sunan Ad-Darimi. Begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim. Okey, Syekh Albani katakan hadis ini adalah hadis sahih. Dan sebagaimana dalam Sahih Jami'. Okey. Itu antara kelebihan dia lah. Bila mana Allah berikan satu nur, berikan cahaya, bermakna Allah Ta'ala turunkan barakah kepada pembacanya. Turunkan barakah kepada pembacanya. Ada juga hadis yang lain yang menceritakan bahawasanya disinari dia tu antara Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Ini antara kelebihan-kelebihan orang yang baca surah Al-Kahfi ni. Mana ada rasanya macam ada ni. Dia punya hadis dia ni. Sekejap saya baca hadis. Begitu juga dari segi manfaat lain surah Al-Kahfi ni ialah ia dijelaskan Nabi SAW untuk melawan fitnah Dajjal. Ni akhir zaman kita ni. Kita berada di akhir zaman dah. Maka elok kita baca surah Al-Kahfi ni. Dan surah Al-Kahfi ni menjadi amalan lah. Dalam keluarga saya jadi amalan. Kita baca habis. Setiap hari Jumaat kita baca habis kan surah Al-Kahfi ni. Kalau hari yang lain-lain kita baca ayat 1 hingga 10. Kemudian ayat 10 ayat akhir. Begitu. Itu setiap hari lah. Begitu. Itu apa? Untuk perlindungan daripada fitnah Dajjal. Kita tak tahu fitnah Dajjal ni macam mana. Moga-moga apa yang kita baca ni lah Allah Ta'ala akan jaga kita. Fitnah-fitnah yang berlaku huru-hara, yang berlaku kegelapan-kegelapan, yang mana kita tidak dapat bezakan antara yang hak, antara yang benar dan yang batil, ini Allah Ta'ala jaga kita. Allah Rabbi, batuk pula dah. Okey.
Okey, ni hadis saya jumpa dah. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat. Maknanya Jumaat ni dengan Jumaat yang akan datang. Begitu. Tu cahaya tu barakah lah. Barakah dia kepada pembacanya. Okey. Jadi cara kita nak baca ni ada 110 ayat. Tengah orang tu yang baru nak mulakan bacaan, mungkin dia rasa amat terbeban untuk diri dia. Rasa bebanan. Jadi saya syorkan cara nak baca, kita baca mengikut bilangan dia punya ayat dia lah. Potongan ayat dia. Contohnya kan, kita ambil 20 ayat yang pertama, kita baca pada Maghrib malam tu, Maghrib malam Jumaat tu. 20 ayat pertama. Kemudian habis kita baca lepas Maghrib, kita baca pula selepas waktu Isyak pula. Ambil 20 ayat yang seterusnya pula. Okey, ada 40 ayat dah. Keesokan paginya, selepas waktu subuh, kita ambil lagi 20 ayat. Jadi 60 ayat dah. Kemudian ambil lagi lepas sembahyang Jumaat. Tu pun kalau pergi sembahyang Jumaat. Kalau tak pergi, kalau tak dapat pergi sembahyang Zuhur di rumah, kita baca lagi 20 ayat. 20 ayat tu, kemudian kita dah jadi berapa? 60, 80. Dan selepas waktu asar, kita habiskan 30 ayat yang terakhir tu. Boleh begitu. Tapi setengah orang bila dah terbiasa tu, kadang-kadang dia lamsam habislah. Dia baca habis 110 ayat. Setengah tu 2 kali baca. 50 dengan 60 ayat. 60 ayat, kemudian 60 ayat. Ikut keadaan lah. Jadi begitulah. Kadang-kadang kita ni, yelah benda-benda begini kan manusia. Benda-benda begini kita rasa terbeban nak baca sekaligus. Jadi kita pun buatlah sesuatu yang mana boleh tidak membebankan kita dan kita rasa seronok untuk beramal. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya kepada mereka yang baru nak mula membaca, baru nak mula berjinak dengan surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat ini. Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.